Selamat petang, salam sejahtera. Apa kabar kamu semua? PRU 15 makin menghampiri kita semua. Beberapa hari lagi kita akan buang undi. Tapi hari ini, nenek kebayan aku semalam kata ini barisan kabinet yang bakal mewarisi atau membarisi kerajaan Malaysia. Tapi sebelum itu kita nak cerita dulu siapa yang akan menang pada PRU 15 ini. Menurut nenek kebayan semalam, tidak akan ada kerajaan yang menang. PH pun tak akan menang, PN pun tak akan menang, Barisan Nasional lagi lah tak akan menang. Kata nenek kebayan, tiada satu pun yang akan boleh membentuk kerajaan. Besar kemungkinan daripada tiga ini akan ada satu gabungan yang akan bergabung dengan satu lagi. Maknanya akan ada muncul sama ada kerajaan perpaduan ataupun kerajaan bersatu. Selain itu, ada nenek kebayan kata yang akan menjadi kingmaker di dalam PRU kali ini adalah Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, aku kurang yakin dengan kingmaker datang daripada Sabah. Kalau Sarawak, iya, aku setuju. Tapi di Sabah, seakan-akan hampir mustahil ada kingmaker daripada Sabah. Kerana di Sabah, yang peliknya kat Sabah ni adalah kerajaan gabungan GRS dan Barisan Nasional. Kerana dalam Barisan Nasional, ada Barisan Nasional, ada UMNO. Di GRS pula, kita ada Parti Bersatu. Yang mana Parti Bersatu diketuai, ditunjangi oleh Muhyiddin Yassin. Kalau di Semenanjung Malaysia, BN dengan Muhyiddin Yassin, kita sudah tahu mereka bermusuhan. Bahkan Muhyiddin kata musuh utama Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Jadi itu sebabnya aku kata Sabah ni amat sukar ada yang akan menjadi kingmaker. Tidak akan ada jadinya kingmaker di Sabah. Cuma kalau Pakatan Harapan mampu menmenangi sekurang-kurangnya katalah dapat 10 kerusi di Sabah, itu satu perkara yang memang sudah dikatakan luar biasa. Bagaimanapun, adakah warisan yang akan menjadi kingmaker? Dan siapakah yang akan warisan sanggup tolong? Kerana aku yakin dan aku pasti warisan tidak akan bersama dengan Barisan Nasional. Kerana Safi Afdal daripada Barisan Nasional, dia dipecat. Jadi aku rasa dia tidak akan mungkin menjilat ludah atau menelan ludahnya sendiri. Selain daripada itu, aku fikir juga warisan ini dia tidak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Tapi kerana apa yang aku rasa, kenapa dia tak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan? Kerana aku fikir Safi Afdal juga mengidam jawatan Perdana Menteri. Jadi sekarang adakah warisan boleh jadi kingmaker? Kalau dia nak jadi kingmaker, mungkin dia akan membantu Pakatan Harapan pula. Itu pun bergantung pada berapakah kerusi yang mampu dimenangi oleh Pakatan Harapan atau warisan. Kerana sebelum ini, Rafizi kata Pakatan Harapan mungkin boleh menang 80 kerusi. Manakala Barisan Nasional hanya mampu menang paling banyak antara 60 hingga 70 kerusi. Dan syarat untuk menjadi kerajaan dalam parlimen di Malaysia, mereka mesti mempunyai sekurang-kurangnya 120 kerusi atau 112 kerusi. 112 campur 112, 124. Betul, mesti ada 112 kerusi. Kalau PH hanya mampu menang 80 kerusi, bermaksud PH masih perlu 40 kerusi lagi daripada tempat yang lain. Nah, mungkin inilah datang daripada Sarawak dan mungkin sebahagian daripada Sabah. Yang akan berpeluang besar sebenarnya ialah Pakatan Harapan. Tak tahulah macam mana mereka akan berunding siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Jadi okey, sekarang aku nak kongsi apa yang diramal oleh nenek kebayan tentang Kabinet Malaysia selepas PRU 15. Nenek kebayan kata, selepas PRU 15, kalau ada gabungan antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, yang akan menjadi Perdana Menteri ialah mungkin Anwar Ibrahim.
Tetapi kalau Pakatan Harapan yang bergabung dengan Perikatan Nasional, ini hampir mustahil untuk dapat siapa Perdana Menteri. Karena Muhyiddin pun nak juga, Anwar pun nak juga. Begitu juga Barisan Nasional. Barisan Nasional pun nak juga, Pakatan Harapan pun nak juga. Jadi, kamu pikirlah, kalau begitu, lebih baik undi siapa? Baiklah. Ada orang cakap, Zafrul akan jadi Menteri Keuangan semula. Aku tak fikir Zafrul akan menjadi Menteri Keuangan semula. Kerana kalau Barisan Nasional ditakdirkan menjadi kerajaan, yang aku ramal yang akan menjadi, nenek kebayan kata, yang akan menjadi Menteri Keuangan nanti adalah Ahmad Maslan. Kerana Ahmad Maslan pernah menjadi Menteri Keuangan, timbalan Menteri Keuangan ketika era Najib. Jadi amatlah penting untuk melantik orang-orang yang sedundun sekepala dengan Najib. Mungkin itulah yang akan terjadi. Dan aku pikir nanti Khairy Jamaluddin akan diletakkan sebagai menteri. Sama seperti sekarang kesehatan. Itu pun kalau Khairy Jamaluddin boleh menang. Kerana nampaknya hari demi hari Khairy Jamaluddin makin berani mendedahkan demi mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya dalam kepimpinan UMNO. Sebelum ini Khairy ditendang daripada Rembau masuk ke Gua Singa, yaitu di Sungai Buloh. Sungai Buloh mempunyai majoriti undi PKR 26.000, bayangkan. Dengan itu aku bolehlah menjangkakan ini adalah singa, lubang singa, Gua Singa untuk Khairy. Dan beliau mungkin akan mati di Baham di sana. Jadi, sekarang mission impossible untuk Khairy menang di sana. Tapi, baru-baru ini, dua perkara yang didedahkan oleh Khairy. Pertama, Khairy kata dia nak jadi Perdana Menteri. Dia nak jadi pemimpin UMNO satu hari nanti. Jadi, apa yang dikata oleh Sabudin Hussein semalam, beliau kata, pengakuan terbuka Khairy Jamaluddin ini mungkin akan menempah kekalahan buat Khairy. Khairy mungkin tak akan dikalahkan oleh musuhnya lagi daripada PKR dan juga Parti Perikatan Nasional. Tapi mungkinkah, tulisan Sabudin kata, mungkinkah Khairy Jamaluddin akan dicantas oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang selama ini mengidam menjadi Perdana Menteri. Karena sebelum ini menurut Sabudin belum pernah ada sesiapapun pemimpin di dalam UMNO yang berani bercakap secara terbuka mahu jadi Perdana Menteri. Bahkan timbalan Perdana Menteri sendiri pun tak pernah cakap dia mau jadi Perdana Menteri. Tapi satu-satunya Khairy berani cakap dia mau jadi Perdana Menteri. Jadi kata Sabudin, mungkinkah Khairy akan dicantas kerana terang-terangan mau jadi Perdana Menteri? Pikir-pikirlah sendiri. Yang kedua, semalam juga Khairy cakap, beliau tidak diberi pilihan untuk mahu masuk di Sungai Buloh. Dan yang terkini, KJ kata, dia bukan pak turut, dia bukan pak iya. Dia kata apa yang salah tetap dia cakap salah. Kalau Zahid kata salah, dia tetap kata salah. Dia kata, aku bukan mat iya, aku bukan mat yes, katanya. Yang mana beliau hanya mengikut arahan. Tidak, Khairy kata dia tidak ikut arahan, tapi dia ikut apa yang benar. Semua yang dikatakan oleh Khairy ini sebenarnya pada pendapat aku, usaha terakhir Khairy untuk memenangi pengundi-pengundi yang ada di Sungai Buloh. Kerana ada sentimen di Sungai Buloh, sayang kepada Khairy. Tak nak undi Zahid, tapi kesian pada Khairy. Kata mereka, kalau undi Khairy, mereka takut Zahid akan jadi Perdana Menteri. Tapi tak undi Khairy, mereka pula sayang kalau Khairy akan dibuang begitu saja, mati karier politiknya. Dan Muhyiddin kata, Khairy kalau nak jadi Perdana Menteri, beliau berada di parti yang salah. Apa pendapat kamu semua? Okeylah, so itulah dia pendedahan hari ini. Apa pendapat kamu semua? Jangan lupa 19 hari bulan mengundi, jangan tak mengundi. Ingat, jangan tak mengundi. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai telur. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang ketahuan. Bye-bye.